Dan gempa bumi ini pun macam-macam jenis juga. Ada di antara gempa bumi maupun gegaran-gegaran yang berlaku di dasar laut. Yang berlaku di dasar laut. Yang mana ada sebahagiannya dia sebut sebagai gempa bumi submarin. Gempa bumi submarin ini dia boleh mengakibatkan satu bentuk bencana yang berskala besar. Yang saya rasa mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat, follower, penonton semua dah sedia maklum. Yang antara yang dahsyatlah dalam sejarah yang direkodkan, gempa bumi ataupun gegaran di dasar laut yang mengakibatkan gempa bumi yang dahsyat banyak. Contoh pada 11 Mac 2011 berlakunya gempa bumi Tohoku 2011, yang mana pusat gempanya terletak 130 km dari pantai timur dan semenanjung Oshika Tohoku, dengan berlakunya gegaran semua itu pada kedalaman 32 hypopusatnya berlaku gegaran tu pada kedalaman 32 km. Dan inilah gempa bumi yang terkuat yang pernah melanda Jepun. Juga pada 26 Disember 2004, ini kita semua sedia maklumlah, kita pun tahu dah kisah tragedi bencana yang teringat-ingat sampai ke hari ini. 26 Disember 2004, gempa bumi di Lautan Hindi pada 2004 itu, yang mana pusat gempanya terletak di luar pesisir barat laut Sumatera, Indonesia. Dan ini merupakan gempa bumi ketiga paling kuat dalam sejarah yang tercatat. Dan apalagi dia mengakibatkan berlakunya tsunami raksasa yang meragut kurang lebih 230,000 negara, 230,000 orang di pelbagai negara, dan apabila dia melanda di sekitar Teluk Benggala dan juga Lautan Hindi. Dan Malaysia kita juga terlibat sama, sungguh pun jumlahnya tak begitu ramai, tapi juga terkesan sama dengan kejadian ataupun tragedi tsunami itu. Dia mungkin orang kata nak dibandingkan dengan gegaran gempa bumi yang lain-lain, tsunami pada 2004 tu kelihatannya dia gempa bumi ketiga paling dahsyat. Walaupun orang kata yang ketiga main ada yang lagi dahsyat. Dia macam ni, sungguh pun dia tak sedahsyat lagi dua yang atas senarai tu, tapi dia merekodkan angka kematian paling tinggi, paling ramai sekali. Ini yang sangat menyayat hati lah, teringat sampai ke hari ini, dan banyak lagi. Dan rupa-rupanya ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang kita nak kena muhasabahkan bersama. Rupanya tsunami ini dia punya berlaku itu, kalau nak ikutkan daripada kalau anda rajin boleh baca Map Malaysia lah, ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia ini menyebutkan bahawa tsunami ni berlaku disebabkan apa? Pergerakan antara dua plat di dasar laut secara mengejut, dan dia menyebabkan terjadinya gangguan pada keseimbangan air laut, dan terhasillah gelombang tsunami yang sangat dahsyat, Mungkin saya berkongsikan juga ini paparan gambar ataupun imejnya untuk kita lebih nampak, yang sumber daripada Map Malaysia ni. Dan gelombang tsunami yang terhasil, dia akan bergerak merentasi lautan dengan kelajuan yang sangat tinggi, sangat dahsyat. Dia boleh mencapai sehingga 800 km sejam di kawasan laut dalam. Ya Allah, tak terbayang. Dan apabila gelombang ni dia menghampiri kawasan Laut Cetek, ianya akan menjadi lebih mampat dengan ketinggian gelombang yang bertambah, tetapi halaju semakin berkurangan. Dia macam kalau kita tengok ombak tu, bila dia mari je, dia patah balik, dia mari lagi sekali tu, itu lagi dahsyat, itu lagi kuat. Dan cuma bila tsunami ni dia menghampiri kawasan pantai, ketinggiannya turut bertambah. Macam dulu kan pernah dilaporkan antara saksi-saksi kejadian tsunami itu, ada yang tengok, dia kata ombak tu dia kata setinggi pokok kelapa, setinggi pokok nyok, tinggi dia kata, memang tinggi sungguh. Dan sehingga boleh mencecah puluhan meter dengan keamatan arus yang tinggi. Dan
kesan daripada tsunami di kawasan daratan, pukulan daripada ombak tsunami itu boleh meragut nyawa, kemusnahan harta benda dan juga alam sekitar. Cuma kita yang berada di darat ni kan kena senantiasa beringat, berjaga-jaga. Pihak Met Malaysia juga ada mengeluarkan satu infografik lah sebagai ingatan kita bersama, sebagai satu panduan lah kita. Tanda-tanda semula jadi ancaman tsunami. Dia bahagikan per 3. Rasa, lihat, dengar. Pertama, rasa. Rasa tu adalah gegaran kuat akibat gempa bumi yang kuat. Macam saya ingat saya lah masa berlaku tsunami tu, saya sendiri masa tu rasa macam pening. Pasal apa rasa macam pening, rasa macam ada goyang-goyang sikit, rasa macam tak stable. Kawan-kawan, apa perasaan masa kejadian tsunami tu? Tolong type di ruangan komen. Tolong type di ruangan komen bawah ya. Apa perasaan? Apa yang anda rasa ketika gegaran tsunami 2004 dulu berlaku? Anda ketika itu berada di mana? Rasa apa? Boleh tolong share. Yang keduanya, lihat. Iaitu perubahan air laut yang surut secara mendadak atau kehadiran ombak yang besar. Macam saya cerita tadi lah. Dia akan surut, sekali dia hempas, dia mari lagi sekali. Sangat kuat, sangat dahsyat dan sangat tak dijangka. Yang ketiga, dengar. Bunyi deruman yang kuat seperti kereta api ataupun jet. Dia sangat-sangat kuat. Jadi sebab itu kena berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau sekiranya kita ada mendapat informasi ataupun makluman daripada pihak-pihak berwajib ini, maka kita kena sangat peka, sangat alert kerana apa yang berlaku terhadap dia. Sebab dia berlaku, kalau khususnya tsunami ni, dia tak semestinya gerakan plate di dasar bumi sahaja. Dia boleh juga terhasil akibat antaranya gempa bumi yang kuat di bawah ataupun berhampiran dengan dasar laut, ataupun tanah runtuh di dalam dasar laut, dan juga letusan gunung berapi ataupun hentaman meteor. Maknanya meteor tu menghentam, jatuh ke laut pun boleh jadi juga tragedi ataupun bencana tsunami ini. Maka dinasihatkan untuk jauhi pantai dan pindah ke tempat yang tinggi dan juga selamat. Ini semua merupakan ingatanlah terhadap apa yang berlaku. Namun bagi kita orang Islam, kita orang beriman ini, setiap musibah yang berlaku itu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku ma asabatun min syai'. Apa orang sebut apa? Tidak akan berlaku satu musibah itu melainkan illa biiznillah, kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ada mulut-mulut yang mengatakan kami ni orang sembahyang, kami rajin pergi masjid, kami rajin beramal ibadat, kami rajin puasa sunat, kami rajin tolong orang susah. Kenapa kami yang kena? Tak boleh. Bila datang musibah, jangan keluar perkataan itu, melainkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong, cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung. Bukannya apa? Kalau tengok dalam Al-Quran, setiap daripada musibah, kejadian ataupun bencana-bencana ini berlaku ada tujuan-tujuannya yang tersendiri. Sebagai contoh dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan. Surah Al-Isra ayat 59. Apa Allah Ta'ala nak takut-takutkan ini? Khususnya bagi orang-orang yang masih bergelumang, orang yang masih lagi hidupnya dengan maksiat, tak reti-reti nak tobat lagi. Jadi didatangkan bencana musibah itu untuk takhwifa, untuk nak gerun, nak bagi takut sikit, bagi dia beringat. Amboi, seronok manjang ni dengan maksiat, dengan benda-benda tak senonoh, buat perkara-perkara yang Tuhan larang, bagi rasa takut sikit. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, yakni Allah, di segenap ufuk pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Quran itu benar, bahawa jelaslah Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahawa sungguhnya dia menyeksakan segala sesuatu. Surah Fussilat ayat 53. Ini sebagai satu ingatanlah untuk kita bersama bahawa setiap musibah berlaku ini dia ada tujuan-tujuan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui akan tujuannya. Ataupun sebagai contoh, ianya juga sebagai satu ingatan daripada Allah Ta'ala. Disebabkan adalah perkara yang benda yang kita tak buat, yang kita tidak laksanakan sesama kita, maka didatangkan perkara itu. Maka apakah tindakan kita berlakunya selain daripada berjaga-jaga, selain daripada kita mempersiapkan diri kita untuk elak daripada menjadi mangsa ataupun terkena akan bencana tersebut, maka diajarkanlah kepada kita dalam agama kita untuk lakukan perkara yang terbaik. Apa antaranya? Pertama, banyakkan bersedekah, banyakkan menolong, membantu orang miskin. Lagi-lagi sekarang kita di bulan Syawal, kita pergi ziarah, kita pergi melawat orang susah. Apalah kiranya kita menghulurkan sumbangan, menghulurkan rasa kasih ihsan kita terhadap dia. Ini sedekah. Kerana jalan itu juga dapat membantu menghindarkan kita daripada bencana pelik-pelik yang kita sebutkan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menebarkan kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang di muka bumi, sayangilah makhluk di muka bumi ini, pasti kalian akan disayang oleh Allah dan penduduk-penduduk langit. Nampak? Allah kalau dia sayang kita, kita semua insya-Allah dalam jagaan Allah. Jadi jangan tinggal. Jangan tinggal perbuatan sedekah. Sebab dalam hadis yang lain pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa-siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Allah akan selalu tolong kita. Asbab kita tolong orang lain. Jadi kena ada sifat suka nak tolong orang. InsyaAllah Allah akan mudahkan, Allah akan tolong perjalanan kehidupan kita. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan kepayahan duniawi, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari akhirat. Allah betuahnya. Nampak? Sebab itu orang beriman, orang yang hidupnya beramal soleh, dia tidak bimbang. Sebab dia tahu selama mana dia menjaga Allah, maknanya jaga hak Allah, jaga segala titah perintah Allah, dia dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah